الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن الرحيم, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penganjur, sahabat pencinta Al-Quran SPAQ, iaitu Upah Sabariah. Seterusnya, seluruh pihak pengurusan, barisan moderator, pihak pentadbiran SPAQ, para penaja, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dia nak buat selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya kita berada pada hari ini, pada hari yang pertama bulan Jamadil Akhir, ataupun kita sebutkan istilah dia Jumadal Akhirah, yang mana insya-Allah setelah sebulan ini kita akan masuk ke dalam bulan Rejab. Yang mana bila masuk je Rejab ni, sebut je Rejab lah, kita dah rasa dah kan semangat dia, kesungguhan dia, kan kata apa, tak sabarlah kan nak menantikan iaitu bulan Ramadan kan. Sebab itu kita akan amalkan satu doa yang cukup masyhur, iaitulah walaupun dia bersumberkan kepada hadis yang dhaif, tapi sebabkan dia doa ni tak ada masalah. Dia tak tengok Quran hadis pun tak apa. Doa ni ada keluasan lah. Apa yang kita nak minta, kita minta lah kan. Jadi kita selalu amalkanlah doa, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah ke dalam Ramadan. Jadi baik sekalian, apa sebab kita baca doa ni? Kalau kita fahamkan balik, bukankah ajal maut itu telah ditentukan? Kan, maknanya katalah ada seorang ni, dia memang akan meninggal, katalah contoh bulan Sya'ban. Kan, jadi dia baca doa ni, bukan dia boleh ubah pun waktu ajal maut dia. Kan, macam mana pun contoh memang dia dah kata ajal dia adalah pada bulan Sya'ban, memang dia takkan sampai Ramadan. Tu buat apa nak amalkan doa?
Contohlah kita fikir macam tu kan. Memang tak boleh ubah pun. Jadi apakah fungsi doa tu? Kan? Tanda ataupun fungsi ataupun kita kata sebab kita berdoa tu menunjukkan kita ni sebagai hamba Allah yang kita tak tahu bilakah sesuatu yang Allah rahsiakan, terutamanya tentang hari kematian. Bahkan kekasih iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sendiri kan tak tahu, tidak diberitahu. Cuma bila dah didatangi malaikat, bila ditanya, barulah diketahui kan. Malaikat Israel pun, malaikat maut pun memberitahu tujuan dia menghadiri dan bertemu dengan Nabi itu. Barulah tahu, okey. Tapi exact time tak tahu kan. Cuma dah tahu okey hari itu akan menghadapi kematian. Okey, itu bagi dia Nabi lah. Itu pun dirahsiakan. Kita lagi lah tak tahu kan. Jadi bimbang sekalian, kadang kita tahu kan orang-orang yang nak meninggal ni, kadang dia dapat macam rasa ataupun dia akan memberikan perkataan yang tertentu yang orang boleh tahu. Rupanya bila dah meninggal tu baru tahu. Kadang-kadang dipesan kan. Contoh, lepas saya dah tak ada nanti, tolonglah jaga keluarga saya. Contoh, lepas saya dah tak ada nanti, tolonglah ambil berat sekitar anak-anak saya. Contohlah dia cakap apa-apa yang perkataan waktu tu kita dengar biasa je. Bila dia dah meninggal baru kita tahu. Oh rupanya betul lah dia dah macam dah tahu. Kan? Okay, itu pun tak semua orang tertentu yang biasanya orang-orang yang baik lah. Biasanya orang-orang yang baik maknanya dari sudut apa yang kita nampak zahir lah. Jadi dia seolah-olah macam dah rasa. Mungkin dia dapat petanda lah yang dia tak lama lagi dah dia nak meninggal. Kan? Jadi bagi sekalian, doa tu memang tak boleh ubah tentang kematian. Cuma dia menunjukkan bukti kita mengharap. Sebagai hamba Allah, kita tak tahu bila kematian. Kita mengharapkan sampaikan kita ke dalam Ramadan. Untuk apa kita bersemangat dalam beribadah? Bukan jadi hamba pada Ramadan, tapi semangat nak beribadah. Kan? Jadi contoh tak sampai. Jadi doa yang kita baca ataupun kita amalkan, kita minta sungguh-sungguh tu menjadi saksi. Menjadi saksi bukti kesungguhan kita ni yang kita ni seorang hamba yang suka nak beribadah. Kan berbeza kalau orang yang terus diserah pada Allah. Kan dia anggap oh tak payah doa pun tak apalah. Allah tahu nak bagi apa. Berbeza dengan orang yang doa. Orang yang doa dia nak menunjukkan betul-betul dia harapkan Allah bagi. Dia minta sungguh-sungguh. Kesungguhan itu tanda bukti dia menjadi seorang hamba yang betul-betul taat. Kan? Tapi kalau orang yang serah diri semua kepada Allah, maknanya sekadar dia tak usaha apa-apa, dia tak doa pun, semua serah pada Allah. Yang kita kata ada unsur-unsur Jabariyah tu kan, yang semua serah diri, semua serah kepada Allah. Usaha pun tak nak, doa pun tak nak. Dia kata apa yang Allah nak, Allah buatlah. Kan? Semua diserah kepada Allah, semua salahkan Allah. Jadi benda ni pun kita tak patutlah. Kan? Jadi kita dah belajar ilmu sekalian dalam bab akidah pun sama. Itu usaha tu mesti ada. Kan? Jadi dalam bab contoh tadi tu tentang Ramadan, usaha kita apa? Doa lah. Buat persediaan kan. Masuk Rejab tu kita dah amalkan doa tu contoh. Kemudian kita bersungguh-sungguh dah melatih diri kita beribadah, berpuasa sunat dan sebagainya. Jadi berbuat sekalian, kita fahamilah konsep ni. Memang dia tak dapat ubah tentang kematian. Cuma itu doa tu ataupun ibadah kita menjadi saksi ke atas diri kita ni yang suka nak beribadah. Jadi kalau tak sempat pun kita harap ibadah kita buat sepanjang mungkin bulan Rejab dan Syakban tu menjadi satu asbab untuk kita dapatkan kelebihan yang berlipat kali ganda bulan Ramadan. Begitulah ibu-ibu sekalian, sebagai mukaddimah kita fahamilah berkenaan dengan apa kepentingan doa dalam kehidupan seharian kita. Apa pun berlaku, jangan lepaskan, jangan tinggalkan, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan tinggalkan doa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Baik ibu-ibu sekalian, jadi mukaddimah tu sebenarnya ada kaitan sikit dengan adab yang kita nak bincang pada pagi ni tentang ketaatan kan yang kita nak buat ni dalam kehidupan seharian. Jadi bagi sekalian kita akan sambung pada pagi ini insya-Allah pada adab yang ke-24. Okey, baik kita mulakan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insya-Allah amin. Adab yang ke-24, adab dalam melakukan ketaatan.
Baik, jadi ibu-ibu sekalian, sebelum tu saya nak sebut dulu, bagikan saya share slide ni kan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau yang mungkin tak ada kitab kan. Jadi sebenarnya bila dah saya share slide ni, ibu-ibu ayah-ayah boleh je untuk snap gambar. Kan snap ni maknanya apa, screenshot kan. Tekan gambar, simpan nota, simpan hadis ni. Jadi bila nak macam tak ingat ke apa ataupun nak share pada orang, senang. Kan, so kita lebih cantik lah. Kita dah ada slide tu, kita dah ada gambar tu. Jadi senang, kita nak simpan nota boleh, nak share pada orang pun boleh. Kan, sebab kita mungkin tak ada kitab. Kan, jadi kalau ada kitab pun kita mungkin tidak berapa nak biasa kan dengan kitab dan sebagainya, contoh. Jadi kita buat slide. Jadi sekarang boleh je ambil gambar, simpan siap-siap. Sebab saya memang biasa tak share lah slide ni dalam bentuk PDF. Kalau share dalam bentuk PDF ni, saya takut risau je kan, ada orang dia akan diubah suai. And then dia claim dia punya kan, sebab ni pernah berlaku lah. Jadi sebab itu saya tak berapa berkenan kalau share PDF. Cuma saya boleh kata bila saya share slide ni, bila sekali boleh ambil gambar. So bila ambil gambar ni, itu bukti kan kesungguhan kita nak menuntut ilmu. Kan ambil gambar, contoh simpan kan, kita simpan dalam satu folder ke apa kan. Kemudian kita letakkan nama gambar tu adab apa, adab 24, adab 25 kan. So nanti nota tu untuk masing-masing lah. Kan kalau nak share kan, tak ada masalah. Sebab yang tu tak boleh nak ubah, dia gambar bentuk image. Kalau PDF ni dia boleh ubah. Jadi sebab itu saya tak berapa berkenan kan, sebab dah pernah kena sebelum ni. Kita share PDF kan, sekali dia diubah, lepas tu dia claim dia punya. Kan, jadi saya tak berapa suka lah macam tu kan. Paling tak pun bagilah kredit kita kan. Ataupun minta lah izin dulu dia nak ubah ke apa pun. Itulah. Baik. Jadi sekarang kita tengok pada 24 adab dalam melakukan ketaatan. Syekh meriwayatkan hadis ini dalam bab ini daripada gurunya Syekhul Muhammad Rifai bin Yasqub dari Baling Kedah. Sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sekiranya manusia itu mengetahui kelebihan salat di saf yang pertama, mereka tidak akan dapat peluang melakukannya kecuali dengan mencabut undi. Nescaya mereka akan mencabut undi untuk mendapatkan peluang tersebut. Sekiranya manusia tahu kelebihan sampai di masjid pada awal waktu, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Sekiranya manusia tahu kelebihan solat isyak dan solat subuh berjemaah, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis sahih Al-Bukhari 615. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ini seperti mana yang kalau kita lihat ulama syarah kan, perkara yang sama. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar ke, Imam Ibn Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari kan, yang mana mereka menghuraikan perkara yang sama. 3 perkara yang melibatkan ketaatan, yang mana ibu-ibu sekalian kita patut rebut, kita patut berlumba-lumba, bersemangat. Kalau orang kata daripada sudut ayat Quran tu fastabiqul khairat kan, berlumba-lumba dalam kebaikan. Dalam bab ibadah kita memang kena ada sifat berlumba-lumba. Saya pernah sebut sebelum ni dalam isu adab dengan orang tua kan. Dalam adab orang tua tu bab berapa tu 13 ke apa tu? Adab dengan orang tua. Adab dengan orang tua bab 13. Kita ada bincang dulu dalam tu apakah yang kita patut buat adab dengan orang tua ni dalam isu keduniaan. Kan, saya kaitkan sikit lah, kita nampak beza kan. Contoh kita tengah beratur dalam di pasar, kita nak beli barang kan. Kita nampak ada orang tua kat belakang, memang tua, contoh dia pegang tongkat, mungkin dia duduk dalam wheelchair, tengah beratur nak beli barang. Panjang ni queue kan. So kita ni berbesar hati kan, maknanya kita berfikir tentang dia, kesian pada dia. So akhirnya kita pun tak apalah, bagilah dia pergi depan. Bukanlah depan sekali tu, depan kita contoh. Kita yang nak bagi peluang. So maknanya kita kata gantilah tempat saya. Saya pergi tempat Encik kan, Encik datang depan. Kan contoh tu kan tempat lah. So atas diri kita nak memberikan satu kemuliaan, kita menghormati orang tua tersebut kan, tak larat, tak sihat, ataupun mungkin tengok terlalu macam uzur
kesian kat dia. So kita pun tak apa, cik pergi depan lah, saya duduk belakang, tak apa. Saya lambat sikit pun tak apa. Walaupun barang dia lagi banyak, tak apa. Okey, itu keduniaan. Betul, itulah antara adab. Bahkan dengan siapa pun kita boleh buat macam tu. Kita nak hormat dia, kita nampak guru kat belakang. Dia kata, oh ini aku ni. Kan? So kita nak hormati dia macam mana? Tak apa, jangan pergi depan, tak apa, sila. Sebab ini dalam isu keduniaan. So dalam keduniaan, ya, itulah adab dia. Tapi orang yang sama, okay, situasi yang sama, yang berlaku dalam bab ibadat, ketaatan. Saya tengok yang pertama tadi lah, yang golongan pertama yang Nabi sebut. Saf yang pertama tu, kelebihan solat saf pertama, yang mana mereka tak dapat kalau kena undi juga. Maknanya berebut-rebut. Contohlah, kita pernah dengar benda ni kan, pada zaman Nabi ni berlaku. Orang nak rebut saf pertama. Kan, daripada hadis ni lah yang mereka mendapat semangat tu. Sampai orang berebut. Kan, sampai kan kena mengundi. Maknanya macam kata macam zaman kita ni kena pilih, buat pemilihan siapa pergi depan. Sampai macam tu sekali. Jadi kena mengundi, dan siapa yang dapat undian tu yang layak pergi depan. Sebab sama-sama pergi. So macam mana kita nak selesaikan masalah tu kan, masing-masing rebut, masing-masing kata aku yang pergi, aku yang lebih layak. Akhirnya buat undian. Siapa yang dapat undian tu dia pergi depan. Sampai kan macam tu keadaan pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat. Jadi bebaskan, sebab itu Nabi sebut perkara ni. Kan, tidak akan dapat peluang melakukannya kecuali dengan mengundi, mencabut undi. Biasanya mereka akan cabut. Mereka akan buat juga, akan mengundi juga. Jadi zaman kita pula, lebih perasan lah, zaman kita, praktikalnya pada hari ini. Kan, bila ada kosong kat depan, apa yang berlaku? Kan saya sendiri pernah lihat lah, benda ni saya share ni sebagai iktibar lah, bukan nak mengata mana-mana. Kan, ambil iktibar je, saya tak sebut mana tempat apa semua, tak sebut. Sekadar iktibar. Sebab saya kan juga ada macam beberapa tempat yang berkuliah dengan maghrib, kuliah malam kan, maghrib. Jadi biasanya sampai isyak tu, sebila dah isyak nak solat berjemaah tu, kita biasa duduk depan lah kan penceramah ni. Kemudian adalah kosong, kadang ada kosong kan. Bila tengok apa yang orang belakang tu buat, orang belakang ni dia cakap dengan kawan dia, silakan, ni lebih kurang lah, silakan Haji. Sebelah kata tak apa-apa, Haji pergi. Kan, masing-masing tu mempersilakan. Kan, atas dasar apa? Dia mungkin anggap tak apa, saya hormati dia, tak apa, saya bagi dia peluang. Kan, silakan. Padahal salah macam tu. Yang sila-sila ni pada bab keduniaan itu je. Kita nak hormati dia, kita nak bagi dia satu kemudahan. Suruh pergi depan beratur, nak bayar, nak beli barang. Kan, contoh kita beratur nak beli makanan, kita suruh pergi depan. Keduniaan tu je. Itulah kena buat. Itu yang patut. Bab akhirat, maksudnya bab agama, dia tak berlaku. Kan, bab agama dia sepatutnya kita kena rebut. Jadi benda ni berlaku. Lepas tu kita kadang-kadang nak tanya juga kan, sebab apa Haji bagi dia pergi depan, kenapa tak pergi depan terus je? Kan, kot lah dia nak jawab, saya tengok Haji tu macam tak lama dah. Kan, saya tengok Haji tu macam tak lama dah tu, saya bagi dia pergi depan lah. Kan, biarlah dia rebut sikit pahala lebih tu. Tak boleh macam tu. Ni kalau kita lihat apa yang ulama bincang, bahkan dalam telah difatwakan di Malaysia sendiri pun, antaranya yang saya baca dalam fatwa pejabat mufti wilayah persekutuan ni, hukum dia makruh kita memberikan laluan kepada orang lain pergi ke depan untuk mendapatkan saf pertama. Sebab apa makruh? Sebab adanya hadis ni, dalil yang sini, yang ni dijadikan dalil dalam memberikan hukum makruh. Yang ni sunnah, rebut untuk dapat saf pertama. Kan, rebut maknanya kita nak faham mudah ni, rebut. Sebila orang dengan sifat dia tak ada perasaan, dia silakan orang kan, dia tak ada perasaan nak merebut, so dia telah meninggalkan sunnah di situ. Sebab itu jadi makruh kita sengaja bagi peluang kat orang, walaupun tengok dia macam tak sihat ke, apalah alasan kita pun, dia kena rebut. Contoh kita rebut, betul ada orang terasa, apalah saya dah nampak saya ni uzur, bagi saya pergi depan. Dia terasa kan, contoh kat situ perasaan dia tu tak dikira. Sebab itu isu ibadah. Bila sampai bab ibadah, dia memang kena macam tu. Kita kena ingat peranan kita sebagai hamba Allah sahaja. Orang terasa ke, kan, orang mungkin tak suka kita, kan, orang mungkin marah ke, lantaklah. Kita kena ikut bab agama.
isu agama. Contoh dalam bab pembahagian harta. Kan orang mungkin ada tak berapa suka kan bila kita ikut bab harta ni, oh kena ikut faraid, kiraan-kiraan. Ada orang tak setuju apa kan. Dan itu adalah hukum Allah. Itu telah Allah tetapkan. Siapa kita nak ubah? Kan siapa kita yang nak memandai-mandai ubah? Lepas tu kalau ada orang, dia katalah nak bagi lebih pada seseorang kan, sebab dia sayang dia lebih kan. Dia memang nampak orang ni, anak dia ni paling taat. Yang lain tu macam ada udang sebalik mi kan. So dia nak buat macam mana? Dia tetap berpegang pada hukum faraid. Cuma dia bolehlah bagi yang hadiah, maknanya hibah kan, lebih kan. Siap-siap dia dah buat, kata tuliskan kata berjumpa dengan lawyer, dah siap-siap dah apa dia punya pengakuan kan. Jadi dia boleh declare siap-siap hibah berapa kepada anak yang disayang tu. Atas dasar anak dia tu membantu dia. Contoh dia memang jadi anak yang baik kan. So kita nak ikut hukum faraid. Kan dia kena ikut hukum faraid, dan dalam masa yang sama kita nak menghargai dia kan. Sebab faraid kan harta peninggalan kan. So kita siap-siap dah declare hibah bagi dia berapa. Tu tanda kita nak menghadiahkan dia, specialkan dia. Lepas tu yang bagi faraid. Kan itu cara bijak lah. Maknanya dia tetap ikut hukum faraid, dan dia nak menghargai seseorang ni, mungkin anak yang dia tengok berbakti baik sangat, so dia bagilah dia lebih sikit. Tak ada masalah. Yang jadi masalah bila sendiri ubah hukum faraid tu, itu yang jadi tak berapa betul lah. Atas alasan, oh saya nak macam ni, saya nak macam tu. Sedangkan Allah telah tentukan berapa bilangan kan, berapa bahagian, mesti ada hikmah kan. So kita pula yang memandai-mandai nak ubah. Tak boleh. Bab agama memang kita kena ikut. Kan, memang kita kena jadi hamba Allah. Ikutlah apa yang Allah telah perintahkan. Kan, walaupun kita mungkin tak berapa tahu hikmah dia, tapi kita kena taat. Itu. Jadi ibu sekalian, pastikan lepas-lepas ni, kalau berlaku lah kan, bila mana soal depan kosong, kan, kita pergi je. Lantaklah orang cakap apa ke apa pun lantak dia, kita kena rebut. Rebut ni maknanya cepat-cepat dapat lah. Janganlah juga kan sampai bila orang katalah 2 orang dah pergi depan, kita pun seorang, kawan kita seorang. Dah pergi depan ni masing-masing nak dapatkan, dia tolak kawan dia pergi belakang kan. Janganlah macam tu, itu dah kasar dah. So kita cepat-cepat dapat. Kalau kata serentak ke apa, kita tengok dulu dia. Ada tak dia pergi belakang? Kita tengok dia pun tengok kita. Dia pun tengok kita, tengok kita pergi belakang tak? Masing-masing tercengang kat situ kan. Jadi kalau masing-masing dah stop tu, pergi je, rebut je depan. So pandai-pandai lah kita dah rebut tu, yang orang yang tak dapat tu pergilah belakang. Tak ada buat apalah. Tapi biasa tak, jarang lah berlaku macam tu. Setakat yang saya tengok ni bila mana kosong, sebab saya duduk soal pertama, kadang-kadang biasa je berlaku kosong. So, bila kosong saya tengok lah peragam orang belakang kan. Kebanyakannya macam tu lah, dia suruh persilakan. Sekarang sampai budak nak pergi depan. Budak datang depan dulu. Dia yang semangat. Yang bapak budak ni pula yang duduk kat belakang kan. Alasan dia tak apa, bagi orang lain. Tak patutlah. Benda ni kalau dia tahu hukum, makruh. Kalau dia tahu hadis ni, maka dia akan menyesal sungguh-sungguh. Berbeza sifat di mana para sahabat ni sampai mencabut undi. Sampai duk mengundi siapa nak pergi depan. Macam tu punya semangat. Sebab apa? Tu Nabi sebutkan, kalau manusia tahu kelebihan, Nabi rahsiakan. Tapi ada kelebihan tu. Kalau manusia tahu kelebihan tu, dia akan pergi depan. Ibu sekalian, pastikan benda ni kita amalkan. Kalau nampak orang lain buat silap ke apa, kalau boleh tegurlah. Bukan tegur time tu lah kan, tak sesuai nak solat. Lepas solat tu, kita cuba untuk memberikan teguran. Ada semalam berlaku ni, semalam. Saya kuliah lagi. Lepas habis kuliah tu, nak solat berjemaah kan. Sebelah kiri saya tu, kosong. Ada orang datang depan. Semangat datang depan tu. Baguslah, kita pun happy, seronok kan. Lah kena keluar belakang balik. Sebab apa? Tempat tu untuk muazzin. Muazzin duk iqamat kat depan. Dia semangat nak datang depan, baguslah kan. Tapi dia tak perasan lah tu, dia tak terfikir agaknya. Kan, tak terfikir muazzin tu duduk kat depan. Kan, lepas tu bila dia pergi datang depan, saya cakap dengan dia lah, kita duduk muazzin. Ni muazzin di tempat ni. Dia pun, okey, pergi belakang balik kan. Kesian kat dia pula. Dia dah rebut dah tu. Nampak semangat datang tu. Saya nampak dia tiba-tiba datang laju macam tu kan. Semangat dah. Tapi kesian, memang terpaksa kita halau lah. Mana bukan halau, terpaksa kita suruh kita pergi belakang. Sebab apa? Sebab tempat tu muazzin. Muazzin kat depan duk iqamat.
Jadi dia nak dapatkan saf pertama, semangat dia tu kan, tapi akhirnya terpaksalah dikembalikan ke belakang. Kan? Ni kesian pula golongan macam ni. Dia dah dapat dah semangat, dah rebut dah. Akhirnya bukan tempat dia kan. Dia tetap bukan milik dia. Yang satu lagi golongan ni pula kosong, memang kosong. Dia silakan orang. Akhirnya kosong dia punya lama. Barulah datang depan. Kan? Tu macam-macam lah kita jumpa ragam ni kan. Jadi kita rasa kepelbagaian keragaman di kemasjidan. Di masjid-masjid ni. Jadi bapak sekalian, biar kita fahamlah kaedah ni, kita rebutlah. Bagi muslimat, bagi ibu-ibu sekalian, saf pertama tu yang pertama yang berada di kawasan muslimat tu. Takkanlah nak rebut saf pertama muslimat join dengan lelaki kot kan. Tak boleh lah kan. So saf pertama yang maksud dalam hadis ni adalah saf pertama di tempat muslimat tu. So rebutlah, chop lah siap-siap, letak handbag siap-siap, letak barang makeup siap-siap kan. Dah dapatkan tempat tu kan. Kalau nak solat sunat ke apa, solat sunat siap-siap kat depan. Nanti bila dah solat sunat semua masa iqamat baru orang dah berebut lah pergi depan kan. Betul kita menyesal tak dapat. Kan? Baik, lagi senang chop siap-siap. Solat sunat tu siap-siap di saf pertama. Kalau nak senang, nak selamat, nak chop siap-siap. Sebab ada tempat macam tu, memang kalau ibu-ibu perasan ada tempat tu, masjid tu kan, dia saf pertama tu, time solat sunat, boleh kata dah penuh dah. Dia kan time Jumaat lah, time biasa. Semua tengok, memang orang pencin-pencin, otai-otai semua lah. Ini orang geng lelaki lah. Tengok memang dia chop siap-siap saf pertama. Dah lah dia punya dewan solat tu tak panjang mana. Kan, jadi ramai dia chop tu maknanya dia dah tahu lah. Okay, ni kelebihan saf pertama ni. So dia kalau daripada rebut last minute, baik dia chop awal. Bila dah duduk kat situ, dah solat siap-siap duduk kat situ, iqamat, dia bangun pelan-pelan, tak apa. Sebab dia dah ada tempat kat situ. Kan, berbanding kalau orang datang daripada belakang kan, solat kat mana-mana tu, datang daripada belakang, kadang-kadang tak dapat. Jadi ibu sekalian, benda ni kita kena ingat kelebihan solat saf pertama, kita panggil saf malaikat. Antaranya kelebihan dia mendapat doa para malaikat. Jadi, cubalah kita dapatkan kelebihan ni. Bagi yang boleh, seboleh-bolehnya, dapatkanlah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tentang datang awal ke masjid. Ini pun Nabi sebutkan, kalau tahu kelebihan, kita akan berlumba-lumba. Jadi ibu sekalian, ini pun satu gesaan, satu perintah Nabi, satu pesanan yang kita patut juga untuk cuba dapatkan. Jadi bagi yang datang awal kan, kelebihan bagi dia lah kan, terutamanya dalam konsep dalam isu bagi orang kata orang-orang yang ada masa lapang kan, contoh golongannya lah otai yang dah pencin kan, sangat beruntung sebab mereka ni dapat datang awal. Kadang-kadang golongan yang bekerja kan, contoh saya sendirilah kan, sebagai golongan yang bekerja, kadang-kadang bila berkuliah ni kadang-kadang jauh kan, dari tempat saya ni di Selayang ni pergi ke Shah Alam kan, paling jauh sekarang ni Shah Alam lah, Puchong satu, malam ni buka Puchong jadi memang jauh. Memang jauh tu kita dah lah naik motor kan, kadang hujan musim hujan pula. Betul, memang kadang-kadang adalah kata halangan tu datang lambat lah. Kalau kita nak keluar pun dah keluar boleh berkunam baru boleh keluar kat sini, dari sini. Betul, kadang hujan lebat tu kita tunggu sekejap kan. Macam-macam lah halangan tu. So bila sampai-sampai tu kadang memang tak sempat lah datang awal pun. Sebab kita pergi merata tempat kan. Kalau kita jenis memang tak ada apa-apa tugasan ataupun tak ada apa-apa tanggungjawab nak sampaikan ilmu ni apa, kita duduk kat masjid kita je. Naklah dekat je lah kan. Bila ada tugasan ke tanggungjawab tu, terpaksa pergi jauh tu kan. Jadi kadang-kadang memang tak sempat nak dapatkan pergi awal. Kan, kadang pergi pun dah sampai mungkin dah mula solat pun ada yang dah habis solat, macam-macam lah kan. Cuma kita kaedah dia mudah lah. Kita selagi mana boleh kita dapatkan. Kan, macam saya sendiri waktu solat-solat yang lain tu, seboleh-boleh pergi awal. Kan, memang tak ada apa-apa ni kan, kita cuba asingkan masa tu khas untuk pergi solat. Pergilah awal, solat sunat, baik nak cepat sikit, solat sunat kat situ kan. Lepas tu kita akan duduk beribadah sekejap, solat fardu, solat ba'diyah, betul baliklah kan. Jadi ibu-ibu sekalian, kita pastikan kalau seboleh-boleh kita buatlah, dapatkan kelebihan sampai awal di masjid ni. Kalau tak boleh, so okey, tak apalah. Cuma satu je kita kena ingat, jangan kita hukum orang. Ini paling masalah.
Kadang-kadang orang ni dia dah bagus dah diri dia. Dia dah jaga terbaik kan, kualiti kan. Sampai bab bila cerita tentang orang, dia akan jadi fail. Ini pun tak nak. Kita jangan cepat menghukum orang. Kan, jangan cepat kita melabelkan, menghukum. Kita bercakap tentang orang ni pun biarlah betul-betul baik je lah. Itu lebih selamat. Benda-benda yang macam ada unsur-unsur yang membawa kepada kejahatan, macam kita mungkin fitnah dia ke, kita mungkin memburukkan, mengaibkan dia. Sebaik-baik tak payahlah, tinggalkan. Benda ni takut sangat menghapuskan kita punya keikhlasan beribadah. Kan, menjadi dosa pula yang kita kena tanggung. Kan, jangan kita pakai hukum orang. Kan kita nampak seorang, kita terus hukum dia. Ni pentingkan dunia sangat, datang masjid lambat lah apalah. Janganlah macam tu kan, jangan terlalu kejam sangat. Kan, jadi kita kenalah bagi orang rasa happy datang masjid. Kalau kita sebut macam tu, orang lagi tak suka. Orang lagi tak minat, dia akan nampak apa punya AJK macam ni contoh lah kan. Apa punya jemaah macam ni kan, fikir buruk, fikir jahat macam ni. Kan, kita jagalah kita punya adab ibu sekalian. Semalam pun saya berkuliah tu di masjid tu. Saya datanglah ngam-ngam, saya time hujan lah kan, pakai baju jas semua, pakai baju spare semua. Ada sampai-sampai, naik motor, kita parking tempat motor kan. Adalah dua orang hamba Allah ni di tempat motor tu, dia tunggu waktu iqamat. Saya tengok-tengok di tangannya ada batang rokok. Memang kata masa tu memang nak tepuk dahi lah, kata macam apa kan, nak istighfar lah kata kan. Sebab depan masjid tu, di kawasan masjid, depan-depan dengan masjid, mana dia orang solat je, bukannya di luar agak apa tu, depan-depan dia orang solat. Dia nak pergi solat tu, dia sempat lagi isap rokok dengan tak ada perasaan malu, segan, bersalah, berdosanya, selamba kat situ. Dan bila nampak saya pun dia tak ada perasaan. Maknanya mungkin kita kan kadang-kadang kita rasa malu kan bila nampak macam ustaz lah apa kan. Kadang ada lah sikit perasaan malu tu, kita rasa macam something is wrong lah kan. Tak kena buat benda yang dosa macam maksiat tu. Tak ada juga perasaan. Kita nampak selamba je tegur, betul masih lagi isap rokok. Kita pun rasa Allah, saya duduk pandai-pandai juga rokok tu kan, nak bagi kat dia keluarlah sikit kan. Tak rasa malu ke kan, tak rasa segan ke kawasan masjid ni. Nak solat ke sempat lagi isap rokok kan. Orang solat sunat, orang merukuk sebelum solat fardu. Yang ni merokok sebelum solat fardu. Kan? Jadi salah ni salah sebut tu kan, bukannya merokok, dia kena merukuk. Kena rukuk, kena solat. Solat sunat sebelum solat fardu. Kan ni dia salah faham ni, dia buat merokok daripada sebelum solat fardu. Jadi benda ni sekarang kita janganlah ambil mudah lah benda ni ya. Sebab itulah semakin lama kita lihat semakin selamba pula orang buat benda yang salah ni, dia dah tak rasa malu dah. Memang dia disebut dalam hadis, di akhir zaman akan dicabut rasa malu. Jadi orang akan buat apa yang dia nak. Memang tak nafi, kita tak nafilah. Golongan tu memang akan ada di akhir zaman. Tapi janganlah kita pula yang tergolong dalam golongan tu. Orang yang tak ada agama, orang yang mungkin tak cari, orang yang mungkin memang tak ada perasaan, tak dapat hidayah lagi. Dia buat macam tu, kita nampak, okey, dia memang macam tu. Tapi kalau kita yang datang masjid, solat berjemaah, kita yang semangat dalam ketaatan, kan, kalau kita sendiri pun buat macam tu, sedihlah, menyedihkan sangat. Jadi memang sekalian itu yang kedua, golongan yang kedua, datang awal ke masjid. Dan yang ketiga, solat isyak dan subuh berjemaah. Kita dah biasa dengar hadis ni, bahkan diberikan satu nama golongan yang tak boleh solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Maknanya kita panggil tak boleh ni bukan uzur. Tak boleh ni maknanya dia tak mampu, malas, ataupun memang sengaja tak nak pergi. Solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Diberikan persamaan dia seperti mana? Itulah mereka ni ada tanda-tanda orang munafik. Ada ayatun nifaq. Tanda-tanda orang munafik dalam diri mereka apabila mereka susah nak solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Ini tanda dia yang mana Nabi sebutkan pada zaman Nabi. Mereka ini dia akan tidur awal, tak sempat isyak, dan dia akan bangun lambat, tak sempat nak subuh berjemaah. Jadi satu
satu tamparan hebat lah. Kalau kita ni kan, isyak berjemaah tak sempat, kalau memang betul-betul urusan kerja tu kita boleh faham lagi kan. Mungkin ada shift malam ke, so dia sempat solat bersendirian. It's okay lah, ada sebab. Tapi kalau subuh pun tak sempat berjemaah, tak sempat kan. Padahal tak ada apa-apa munasabah. Ni salah, ni bahaya lah. Nanti kita pastikan beberapa sekalian, kita semangatlah dengan tiga-tiga golongan ni, kita dapatkan kelebihan-kelebihan tu. Bila sampai di masjid tu, cuba datang awal, kemudian kita cuba rebut saf pertama, cuba maknanya kita dapatkan betul-betul saf pertama, dan juga kita pastikan juga jagalah solat berjemaah. Baik muslimat ibu-ibu pun sama juga. Kalau kata tak ada apa-apa fitnah, tak ada apa-apa larangan, tak ada apa-apa membahayakan nyawa, kan, maka jadilah golongan macam ni. Rebutlah, kan, jadilah orang yang bersungguh-sungguh datang ke masjid ni, solat saf pertama, dan kita jaga berjemaah di masjid, di surau kita lah, di masjid surau. Kan, terutamanya golongan lelaki tu, ibu-ibu pesanlah pada anak-anak lelaki kan, pesanlah pada suami kan, suruh solat berjemaah di masjid. Pesan, puji dia sikit kan, mengampu-ngampu dia sikit. Apa lagi? Geletek-geletek dia sikit kan. Mungkin kadang dia malas, kata alasan penat lah kan. Nantilah. Janganlah biasakan. Kalau boleh dengar je azan tu, pergi. Azan tu untuk apa? Dia memanggil kita kan. So yang mana berkelapangan, pergi. Memang ada kerja ke apa tu, kita faham ada benda yang dia lagi penting nak kena buat, dan at the same time dia boleh solat, tapi solat nanti, solat bersendirian ke, tak apalah, adalah sebab juga. Tapi kalau orang betul-betul free tu, dia boleh pergi, pergilah. Jangan sampai kita punya syarikat company kita dengan masjid sebelah-sebelah, dengan azan kita selamba lagi dekat company tu, selamba kita berborak kosong, kan, selamba kita bergelak tawa, padahal masjid kat sebelah je. Azan tu dengar menusuk sampai ke kalbu dah. Tapi tak pergi juga solat berjemaah. Alasan bekerja. Padahal waktu tu waktu rehat. Dan kita duduk bergelak tawa dengan office mate kita. Ini benda yang jangan kita normalisasikan lah. Kita pastikan ambil berat. Lagi-lagi bagi lelaki, tempat dia adalah di masjid. Kan, sampai kita tahu kan, sampai Nabi membakar rumah orang yang tak nak solat berjemaah secara sengaja. Kan, sengaja ni. Janganlah jadi macam tu. Kita ambil lah betul-betul perintah ni ataupun pesanan ini dengan bersemangat, bersungguh-sungguh. Baik, tanda ada yang soalan, apa soalan tadi, kita akan jawab lepas ni lah, insyaAllah. Kita habiskan dulu habiskan dulu hadis ni, habiskan dulu perbincangan, kita akan jawab secara ringkas. Baik, hadis yang kedua daripada daripada disebutkan yang mana sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melihat satu kaum yang sampai lambat ke masjid, lalu berkata, marilah datang ke depan, penuhkanlah saf yang pertama terlebih dahulu, nescaya orang-orang yang selepas kalian akan mengikuti kalian. Satu kaum yang sentiasa datang lambat, Allah akan melambatkan mereka. Dalam riwayat lain daripada Abu Daud, daripada hadis Abu Daud, yang mana Nabi bersabda, satu kaum yang sentiasa lambat mendapatkan saf pertama, Allah akan melambatkan mereka di dalam neraka. Ini hadis sahih ni, Muslim, riwayat Muslim 438. Yang hadis yang bawah tu pun riwayat daripada Abu Daud yang mempunyai matan yang lebih kurang. Baik, jadi ibu sekalian, ini pun saya kira tak ada masalah sangat. Kita nampak straight to the point. Yang mana benda ni berlaku sampai hari ni, orang tak reti nak rebut soal pertama. Orang yang suka duduk kat belakang-belakang, terutama dalam majlis ilmu, ibu-ibu sekalian. Saya sebagai penceramah, saya share lah apa pengalaman kan. Bukan kata nak mengata orang ke, kata saya ni perfect ke tak. Sekadar kita berpesan, mengingatkan sama-sama kita lah. Antara kebiasaan yang mana para jemaah di surau masjid, mereka ni akan duduk bersepah. Okay, it's okay, kita faham. Kan golongan otai, dia adalah style otai dia tu. Apa? Betul, duduk selamba. Okay, it's okay, kita faham juga. Tak ada buku nak catat ke apa benda, tak ada. Kitab pun tak bawa, memang tak ada. Buku pun tak ada apa-apa nak catat. Okay, tak apa, kita boleh terima lagi. Tapi ibu-ibu sekalian, dia masalah bermula, kita anggap benda ni normal. Baik, saya nak sebut sikit lah. Dalam ni memang ada perbezaan pegangan. Kalau ibu-ibu sekalian tengok tulisan para asatizah,
dalam isu ni, memang ada yang kata kita berlapang dada lah kan. Memang ada yang kata kenalah jaga adab kan. Dia macam ni. Kita ingat ibu sekalian, kita ni orang macam mana pun, kita kat surau masjid tu, kita nak jadi apa? Adakah sekadar nak mendengar, macam tengok berita, ataupun nak jadi penuntut ilmu? Kalau penuntut ilmu, dia kena tuntut betul. Maknanya paling kurang. Kan, paling kurang, dia mungkin mencatat sikit-sikit lah. Kan? Sebab kita kalau dengar je, kita beringat ke semua benda? Kan? Kita beringat ke? Kadang-kadang perbincangan, kadang-kadang detail sangat. Macam kita sekarang kita bincang hadisnya dengan ada dia punya golong-golongannya. Kita kata dengar je, kita beringat ke? Kan? Jadi sepatutnya lah kita kena ada satu catatan. Kita kena ingat muhasabah balik zaman kita sekolah dulu. Kan? Kita sekolah mana? Cuba bayang, ibu-ibu sekalian, hantar anak pergi ke sekolah ataupun cucu. Dia bawa diri je. Dia bawa diri je, tak bawa beg, tak bawa buku semua. Kita bertanya, kenapa pergi sekolah macam ni? Kan? Bayangkan. Tu anak pun cakap, saya tengok ayah pergi masjid pun dengar ceramah, tak bawa apa-apa. Cakap banyak. Kena sepek macam tu kan. Nak jawab apa kita? Ayah lain lah kan, awak ni kena belajar. Habis tu ayah pergi masjid tu tak belajar ke? Kan, tak belajar ke, tak menuntut ilmu ke? Pergi apa? Sekadar berborak dengan kawan-kawan ke? Sekadar membuang masa kan? Sekadar spend masa kat situ. Sekadar tidur kat situ kan? Okay. Jadi ibu-ibu sekalian, benda ni saya kira dia tak payahlah terlalu sangat orang kata ikut sistematik universiti bagai, tak payah pun kan. Sekurang-kurang catatan tu kenalah ada. Tak guna pen pensel susah pun, kita mungkin rakam ke, kita mungkin tulis kat handphone ke. Paling tak pun kan kita ada sesuatu nak mencatat tu kan ada. Orang menuntut ilmu mesti kena catatan. Dia tak pernah dengar lah sejarah orang yang sekadar dia mendengar sahaja, lepas tu dia sampaikan pada orang. Sikit-sikit tu boleh lah. Tapi kalau kita tengoklah sejarah para ulama' mereka menuntut ilmu kan. Walaupun ada yang tak ada catatan pun, dia akan dengar betul-betul, kemudian dia akan catat. Dalam periwayatan hadis pun sama. Dia kalau tak catat, macam mana dia nak ingat? Banyak sangat. Kan? Sebab itu dalam proses belajar, mencatat tu mesti kena ada. Tulis tu mesti kena ada. Sebab itulah dalam Quran pun apa yang berlaku kan, bila ramai para hufaz hafal Quran ni dah meninggal, apa yang berlaku? Kan, diperintahkan untuk menulis kan, supaya apa, benda tu dapat disampaikan dengan jelas. Bila ramai orang dah meninggal, dia dah tak tersampai, so tulisan itu akan sampai kan. Jadi sebab itu sekalian, saya kira benda ni kita kena muhasabah kan, mesti kena mencatat. Tu saya kadang-kadang bila pergi kuliah ni kan, kadang dia tak berapa bersemangat lah. Bila mula-mula dululah, tengok saya kan, bawa kitab dulu. Tengok orang tak berapa mencatat kan. Kita tak rasa macam tak semangat. Sebab macam orang tak kisah. Macam seolah-olah saya cakap seorang-seorang lah. Kan? Jadi tak bersemangat. Akhirnya itulah saya buat slide ni. Sebab itu saya buat slide. Sebab saya tengok kitab susah nak beli. Ramai asatizah yang mengajar kan. Jadi semua nak beli kitab tu payahlah. Lepas tu kita nak bagi jemaah tengok. Kan, jemaah mungkin paling tak dia menangkap gambar. Ambil gambar kan. Dia boleh tengok balik nota tu, dia boleh baca balik. So saya, apa yang saya fikir, yang sesuai, saya buat slide. Betul dah, saya suka buat slide. Dalam apa perbincangan saya pun, saya buat slide. Supaya biar orang nampak. Orang nampak, dia dapat ambil gambar, mungkin dia boleh catat sikit. Yang penting dia ada nota, ada rujukan dia. Itu tujuan saya buat macam tu. Cuma ibu-ibu sekalian, kita pastikanlah, dah datanglah, kita rebutlah di saf yang pertama. Kemudian kita bila nak belajar untuk ilmu pun kalau boleh duduk depan lah. Jangan duduk belakang kan, duduk depan. Itu menunjukkan kita punya semangat menuntut ilmu. Macam saya sendiri, kalau saya tak ada kuliah ke apa, saya memang suka duduk depan. Duduk depan dengan ustaz tu, dan saya akan sedia satu buku khas untuk nota kuliah kan. Dan saya akan mencatat. Sungguh-sungguh saya akan cuba catat apa yang saya dengar tu, walaupun dah pernah dengar, walaupun kadang-kadang benda yang sama yang saya ajar pun, saya share dalam kuliah pun, saya catat lagi supaya saya lebih ingat, supaya syarahan yang diberikan yang kadang-kadang ada kelainan tu, saya dapat ambil manfaat juga. So saya dapat juga untuk share pada orang lain. Itu apa yang saya cuba praktikkan, dan saya harap saya istiqamah lah. Jadi bebas sekalian pun kita sama-sama cuba istiqamah macam tu. Jagalah dia punya kualiti kita, baik sebagai orang yang sampaikan ilmu ke, baik sebagai orang penuntut ilmu. Jangan kita jangan jadi sekadar orang mendengar saja. Mustami'an je tak nak. Itu terlalu macam
terlalu bawah. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Kan, yang orang yang mendapat, betul-betul mencatat. Biar kita dapat semangat bila nak menuntut ilmu. Dan janganlah datang lambat-lambat ke masjid. Yang sengaja datang lambat, dia suka duduk belakang kan. Orang ni apa nak berikan satu bayangan, dia lambat dapatkan soft pertama, Allah akan lambatkan mereka dalam neraka. Wah, ni berat ni. Benda ni besar ni, berat ni. Ni sekarang kita sama-sama lah ambil pengajaran lah daripada dua hadis ni. Sebagai penutup, tengok apa pengajaran yang penulis letakkan. Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan kesepakatan para ulama Syafi'i dalam adab melakukan ketaatan, yang mana para ulama kami ni, Imam Nawawi sebut, para ulama kami mazhab Syafi'i ni, para ulama selain mereka menyatakan bahawa tidak sepatutnya dilebihkan orang lain. Kita kata isar, memberikan laluan pada orang lain dalam perkara ketaatan. Perbuatan melebihkan orang lain ni adalah perbuatan yang terpuji dalam perkara-perkara keduniaan selain ketaatan. Dinyatakan juga bahawa makruh melebihkan orang lain dalam mendapatkan tempat pada saf pertama dan yang seumpama dengan dia. Ini saya sebut tadi tu, yang dalam artikel pada bab mufti wilayah tu nukilkan hadis tadi, dalil tu sebagai bukti, sebagai pengukuhan, dan inilah yang menjadi satu syarahan yang dihuraikan. Makruh kita lebihkan orang lain dalam bab agama. Dan keduniaan tak apa. Saya sebut tadi kan, bab keduniaan tak apa. Dalam bab agama tak berlaku macam tu. Sebenarnya saya nukil daripada kalam Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan itulah yang kesepakatan yang berlaku dalam mazhab kita. Jangan ikut logik je. Jangan kita rasa dia tu orang tua, bagilah dia pergi depan, kesian kat dia. Kan, dia nak dapatkan banyak sikit pahala. Tak, no. Memang kita kena rebut. Siapa cepat dia dapat. Itu je konsep dia. Dalam agama macam tu. Baik muda ke tua, siapa cepat dia dapat. Sebab itu kalau ada budak yang pergi depan, budak ni jenis bukan yang main. Jenis yang memang baik dengar cakap, solat kan. Jangan halau pergi belakang. Mana boleh kita halau. Dia dah elok-elok semangat datang ke depan. Dia jaga diri dia kan. Dia memang kata orang yang dapat hidayah daripada Allah. Macam tu dia dah jaga solat, dia berjemaah. Jangan kita halau pergi belakang. Kita halau pergi belakang, betul kita suruh dia solat di saf kanak-kanak. Sedangkan dia tu dah kira besar lah, katalah umur dia tahun 4, 5, 6 kan. Ada yang mungkin dah balik dah pun. Jadi kita nampak dia mungkin macam pendek kan, mungkin macam budak-budak lagi lah, sekolah rendah. Akhirnya kita pergi suruh di belakang, suruh di belakang. Betul dia dah berjumpa dengan geng-geng dia, kan saya dah pernah sebut sebelum ni kan. Dia jumpa dengan geng-geng dia, apa yang berlaku? Mesti dia akan main. Atau paling tak dia akan terganggu nak solat. Dan lah dia ada sifat budak-budakan kan. So bila kita hantar kawan-kawan dia, tak mustahil dia pun main sekali. Dan akhirnya berlaku apa? Bila bising apa, kita salahkan dia lagi. Kenapa bising-bising ni tak ada jaga adab apa? Kan beradab sebelum berilmu. Kita nak berceramah dengan dia kan. Kita sendiri tak betul. Kita sendiri tak pandai untuk menyusun tempat untuk mereka ni solat. Betul, soft kanak-kanak ni patutnya dia tak ada. Dia tak perlu untuk kita khaskan. Kalau ia pun ada budak-budak jenis yang bermain, kita suruh dia pergi belakang, solat kat belakang. Tak perlu nak letakkan satu macam tag. Letak satu macam satu benda tu kan. Dan letak kata, okay ni soft kanak-kanak. Saya bagi umur lagi bawah 12 tahun, solat kat sini. Tak patut lah, sebab ada dia budak, walaupun dia 7-8 tahun. Tapi dia dah pandai jaga diri dah. Dia tak bermain-main. Kan? Dia bahkan dia lagi semangat solat lagi. Semangat dapat soft depan. Kita nak halau pergi belakang. Dia dah semangat elok pergi halau pergi belakang. Tak patutlah, tu tempat dia. Dia dah dapat dah kan. Dia jenis yang menjaga solat. Kan, bahkan kalau dia balik pun tak ada masalah. Dia memangis tu, dia dah solat, jaga solat. Jaga dia punya bacaan semua. Solat dia dah boleh sah dah. Kan, kelebihan bagi dia dah sebenarnya. Dia boleh jadi imam untuk kita dah pun. Kalau bacaan dia semua sempurna. Syarat memangis cukup dah. Bukan bermain-main. Memangis cukup dah. Dia boleh jadi imam untuk kita. Bayangkan juga sekalian, sampai macam tu dia punya kedudukan walaupun dia seorang budak. Yang penting kuat agama dia tu. Dia budak ke, dia apa jua contoh dia punya harta, kedudukan, pangkat, rupa paras, semua tu tak bernilai lah di depan Allah. Bernilainya adalah kita punya keteguhan iman. Walaupun dia budak, tapi kalau dia lebih bersemangat daripada kita, lebih alim daripada kita kena hormat dia. Yang lebih warak daripada kita kena hormat dia. Saya sendiri pun ada belajar jenis macam tu. Solat berjemaah, waktu dia cuti memang dia pergi selalu lah. Sebab saya memang tempat yang sama kan, duduk tempat yang sama.
Saya memang tengok seorang budak ni, dia betul-betul lah jaga solat. Memang tengok dia selalu dia solat saf pertama. Kadang habis sekolah tu, dia habis pukul 1 lebih macam tu, dekat-dekat dengan Zuhur kan. Sanggup dia habis-habis dia cepat-cepat dia naik basikal tu, cepat-cepat dia pergi solat untuk kat masjid tu. Kadang dia dah duduk siap-siap dah. Saya pula segan akan datang lambat. Saya kena segan datang solat belakang. Sebab ni lah kerja kan. Kadang kita nak uruskan dulu apa semua, kita pergi jangan tengok pelajar kita kat depan. Dan saya malu dengan dia. Kadang bila dia tanya saya nak datang lambat, saya tukar cerita. Kan? Kita segan dengan dia, kita malu. Dalam masa sama kita rasa gembira sebab dia jadi macam tu. Kita hormat, kita doakan dia kebaikan. Kan? Dia baru umur tahun 6, 12 tahun. Tapi punya semangat tu lain macam. Kan? So kita kena muhasabah. Sampai macam tu sekali. Ibu sekarang sebab tu jangan kita halau dia pergi belakang. Jangan kita kata masih budak lagi rendah pergi belakang. No. Kan? Kalau dia jenis yang okey, dia je kat depan. Kalau dia jenis yang memang buat perangai ke apa, itu baru ya. Tak nak ganggu orang lain, suruh pergi belakang. Tapi sebenarnya kita boleh didik. Kan? Kita kalau dia main-main tu biasa, budak-budak kan. Kita boleh didik dia untuk dia jadi orang yang mendengar cakap, kan? Orang solat betul-betul. Dan yang terakhir lah ibu sekalian, kita habiskan yang satu lagi. Sifat bersegera dan berlambat-lambat adalah dua sifat yang tertakluk kepada kehendak dan hikmah Allah. Apabila seorang Muslim membiasakan diri dengan datang lambat untuk dapatkan saf pertama, Allah membalasnya dengan melambatkannya dalam hal-hal seperti rahmat dan nikmat, peningkatan darjat di dunia dan hal-hal dalam menuntut ilmu. Membiasakan diri dalam menjadi lambat adalah dicela dalam syariah. Kerana sifat melambat-lambatkan itu tiada penghujung baginya. Ini maknanya kalau orang yang malas, kan, orang yang lambat buat kebaikan, dia rasa tak bersemangat, akhirnya jadi semakin tak bersemangat. Kan, sebab itu kita kena berlumba-lumba dalam kebaikan. Yang kita paling risau ni, sifat tu akan menyebabkan ada kesan pada kita. Kan, bila kita cek balik kenapa aku banyak menghadapi musibah semua, rupanya kita sendiri tak betul. Kita sendiri bermain-main dalam ibadah, tak jaga kualiti solat, macam-macam yang kita sendiri buat salah. Akhirnya kita juga yang mendapat kesannya. Betul-betul sekalian, kita ingatlah benda-benda ni kan, dalam adab kita buat taat, pastikanlah kita berlumba-lumba bersemangat dalam membuat kebaikan. Itulah bukan untuk pagi ni. Kita nak jawab sikit soalan tu, ringkas je lah korang. Jadi berkenaan dengan untuk muslimat yang sampai awal, saf pertama sebelah kiri atau kanan lebih besar ganjaran. Okey. Dia kaedah membentukkan saf, baik lelaki muslimin ke muslimat. Membentuk saf ni kita utamakan belah kanan dan kita kena juga bagi dia balance, seimbang. So contoh, mulakan saf yang baru, mula tu daripada imam, straight dengan imam. Okey, kemudian kita membentukkan belah kanan dan kita bagi dia seimbang. So penuhkan saf tu dan bagi dia seimbang. Okey, betul. Saf tak depan kosong tapi ada orang yang cukupkan untuk kawan dia. Jadi kan saya masuk juga. Baik, ini pun menarik juga ni. Jadi dia sebenarnya konsep cop tempat ni, kita sendiri yang kena cop. Itu pun bukan cop letak apa kan. Kalau contoh Jumaat tu lain lah. Jumaat sebab dia ada orang yang bertugas. So dia letak siap-siap, imam, bilal semua kan. Itu lain. Tapi kalau orang yang dia suruh kawan dia cop ke apa semua, ni sepatutnya tak berlaku lah kat situ. Kita yang kena cop. Jangan suruh orang lain cop. Kita yang cop, maknanya kita yang dapatkan tempat tu, kita pergilah ke depan tu. Okey, betul. So depan kosong tapi ada barang sebagai tanda. Tanya duduk belakang. Dia pun samalah macam termasuk dalam soalan tadi tu. Yang mana tempat tu kita yang kena cop. Kita yang pergi depan siap-siap. Kan kita bagi lalu, bukan kita cop awal-awal tu untuk kawan ke apa tak. Kita yang pergi ke depan siap. Sebab itu nak senang kan, kita konsep cop ni bila dia biasa berlaku orang reserve tempat ni hari Jumaat je lah. Sebab itu pun dia datang awal. So dia bertugas. So takkan dia nak biar kosong kan, macam dia nak pergi belakang. Jadi dia deserve lah awal-awal, maknanya atas dasar dia datang awal. So orang yang datang awal ni yang boleh untuk dapat ke depan. Itu pun dengan syarat dia duduk depan terus. Dan itu kita nak senang, tak nak elakkan, kita nak halang kadang orang tak tahu kan. Kalau kita fikir, oh dia ni AJK, ambil kesempatan kan. Jadi jangan, kita nak macam tu lah. Tapi sekalian kita sama-sama lah, kita berebut lah dapat yang soal pertama tu. Mudah-mudahan itu semua dalam kategori orang-orang yang sentiasa dipermudahkan urusan dan dirahmati Allah. Jangan kita lambat-lambatkan, akhirnya kita pun dapat keburukan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sebarang kejahatan. Mudah-mudahan itulah sekalian untuk pagi ni.
Saya mohon maaf kepada, saya rasa Ustaz dah masuk kan? Kita minta maaf lah. Saya Ustaz Hasbi kot kita minta maaf. InsyaAllah kita akan sambung lah pada pertemuan akan datang. Teruskan Ustaz. Tak. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang dan dapat manfaat pada pagi ni. Dan kita tutup dengan sebagai kafarah dan suratul As. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Terima Hafiz, kasih, Muhammad Ustaz. Hafiz ya. Jumpa lagi Terima kasih, insya-Allah. Dan Ustaz. para jemaah sekalian, kita ada